Assalamualaikum, saya Muhammad Sarafi bin Saimi dari unit BM3 akan membentangkan tentang analisis kesalahan yang terdapat dalam hasil penulisan murid tahun 6. Dalam hal ini, saya telah membuat analisis terhadap 5 karangan pelajar tahun 6 yang bertajuk gotong royong. Ini karangan pertama, karangan kedua, karangan ketiga, karangan keempat dan karangan kelima. Dalam penulisan murid tahun 6 ini, murid-murid telah melakukan kesalahan dari segi ejaan, kata dan ayat. Kita pergi kepada kesalahan pertama iaitu kesalahan ejaan. Dalam penulisan ini, murid-murid telah melakukan kesalahan terhadap perkataan Sabtu, dan di mana Sabtu merupakan kata nama khas yang perlu dieja dengan perkataan yang besar pada huruf S. Yang kedua, gotong royong. Perkataan gotong royong pada asalnya perlu meletakkan tanda cenggang untuk mewujudkan satu perkataan. Yang ketiga, perkataan membersihkan. Tetapi belajar mengejakan salah mengeja perkataan membersihkan dengan ejaan MEMBESISHKEN, membentuk membersihkan. Tetapi ejaan sebenar ialah membersihkan. Yang ketiga, borang. Tetapi ejaan yang betul adalah barang. Yang keempat, sampah sarap, yang di mana pelajar telah meletakkan tanda senggang terhadap antara sampah dengan sarap. Tetapi ejaan yang sebenar ialah sampah sarap. Yang ini, perkataan sampah sarap ini menunjukkan kata majmuk. Yang ketiga, diletak. Perkataan diletak asalnya mewujudkan kata kerja iaitu yang perlu yang harus dieja dengan rapat iaitu diletakkan. Yang ketiga, menasihati. Tetapi ejaan itu menasihati. Yang terakhir, kebisihan. Yang betulnya adalah kebersihan. Kita pergi kepada agenda kedua iaitu kesalahan kata. Dalam kesalahan kata ini, pelajar telah banyak menggunakan kesalahan terhadap penggunaan istilah. Yang pertama, kita lihat pada perkataan mengadakan. Perkataan yang sebenar adalah menyertai. Kita lihat pada satu ayat itu. Pada hari Sabtu yang lepas, murid-murid sekolah kebahasaan perumahan Tampoi 2 telah menyertai gotong royong membersihkan kawasan sekolah yang telah dianjurkan oleh PIBG. Yang kedua, istilah membuang. Tetapi yang betul adalah terhadap satu ayat ialah mengutip. Kita lihat pada ayat ini. Aktiviti gotong royong sudah bermula. Mereka dapat melakukan aktiviti seperti membersihkan longkang, menyabit rumput, menyapu sampah dan mengutip ranting-ranting kering yang bertaburan di dalam longkang. Yang terakhir ialah anjuran dan perkataan sebenar adalah pihak. Kita lihat pada satu ayat yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. Pada hari Sabtu iaitu pagi hari, semua murid-murid sekolah kebahasaan perumahan Tampoi 2. Sekolah ini mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah yang dianjurkan oleh anjuran PIBG. Tetapi yang betul adalah dianjurkan oleh pihak PIBG. Kedua, penggunaan kata hubung yang salah. Okey, kita lihat pada pertama, kata hubung kerana perlu diganti dengan kata hubung dengan. Yang kedua, kata hubung dengan perlu diganti dengan kata hubung dan. Kita lihat pada satu ayat ini. Setelah selesai kerja, murid-murid perlu membakar barang-barang yang tidak dipakai dan sampah sarap yang bertaburan. Kini, kawasan sekolah menjadi lebih bersih dengan bantuan murid-murid di sekolah ini. Guru besar memuji murid dan mengucapkan terima kasih kepada warga PIBG dan warga PIBG menasihati supaya sentiasa menjaga kebersihan sekolah. Dan hal ini dan digunakan untuk menggabungkan dua ayat dalam satu semasa dan dengan digunakan untuk menunjukkan hasil bantuan pelajar dalam membersihkan sekolah ini. Yang kedua, kata hubung dan perlu diganti dengan kata hubung untuk. Kita lihat pada satu ayat ini. Pada pukul 8.30 pagi, murid-murid tahap 1 dan 2 berkumpul di hadapan sekolah untuk mendengar taklimat daripada guru besar. Dan bukannya perkataan untuk, dan bukan perkataan dan. Hal ini kerana struktur klausa ini menunjukkan kesinambungan antara dua keadaan tersebut. Yang ketiga, kata hubung kerana perlu diganti dengan kata hubung dan. Okay. Selesai gotong royong, murid-murid dijamu dengan makanan sebelum pulang ke rumah dan mereka bertekad untuk sentiasa menjaga kebersihan sekolah. Okay.
Kesalahan seterusnya, kesalahan dari segi kata ganti nama diri. Iaitu dalam perselisihan ini murid telah menggunakan perkataan kita, tetapi yang betul adalah mereka. Hal ini kerana kita menunjukkan hal ini dalam untuk kata ganti nama diri kita. Sebenarnya pelajar terlibat sekali dalam penulisan tersebut, tetapi dalam penulisan ini pelajar tidak menyebut yang dirinya terlibat dalam aktif gotong royong ini. Kita lihat pada ayat ini. Murid-murid dikehendaki berkumpul di hadapan sekolah untuk mendengar taklimat daripada guru dan mereka perlu mengambil peralatan dari stor. Aktiviti gotong royong sudah bermula. Mereka dapat melakukan aktiviti seperti membersihkan longkang, menyabit rumput, menyapu sampah dan mengontek peralatan kering yang bertaburan di dalam longkang. Okay. Mereka ini merujuk kepada murid-murid. Okay. Kesalahan seterusnya adalah kesalahan dari segi kata bilangan. Kita lihat pada satu ayat yang telah belajar buat. Antaranya, usaha sekolah menjadi bersih semula. Guru besar memuji murid-murid semua. Okey, dalam konteks ini, murid-murid semua telah menunjukkan ganda yang jamak yang ganda. Maksudnya, dalam ayat ini, pelajar hanya boleh memilih satu antara dua, iaitu murid-murid atau semua murid. Okay. Yang kedua, selepas 2 jam setelah mereka selesai gotong royong, beberapa guru lelaki dan dibantu oleh murid-murid. Mereka membakar barang-barang tidak dipakai dan sampah sarat yang dikutip tadi. Dalam hal ini, beberapa guru lelaki merupakan orang dan perlu mempunyai penjodoh bilangan terhadap orang, iaitu beberapa orang guru lelaki. Yang ketiga dan terakhir ialah penggunaan imbuhan. Okay. Kita lihat pada struktur pertama yang pelajar buat. Pada hari Sabtu yang lepas, murid-murid sekolah kebangsaan Perumahan Tempoi 2 menyertai gotong royong membersihkan kawasan sekolah yang telah diajukan oleh pihak PIBG. Dalam hal ini, pelajar telah menggunakan imbuhan yang salah, iaitu bersihkan kawasan. Tetapi memeringankan merupakan kata imbuhan apitan yang perlu disekalikan dan memulakan objek di belakangnya, iaitu membersihkan kawasan. Yang kedua, antaranya kawasan sekolah menjadi bersih semula. Guru besar memuji murid-murid semua. Selepas itu, murid-murid diucapkan terima kasih kepada PIBG. Okay. Dalam ayat ini, pelajar ingin mengucapkan terima kasih kepada PIBG, bukan PIBG ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid. Okay, faham? Okay. Yang ketiga, semua murid-murid sekolah kebangsaan Perumahan Tempoi 2 berkumpul di hadapan sekolah. Semua murid hendaki diam. Okay. Dalam perkataan ini, hendaki itu tidak sesuai untuk digunakan dalam konteks ayat ini, tetapi dikehendaki diam dan perkataan dikehendaki diam perlu digunakan dalam konteks ayat ini. Di dengan I merupakan imbuhan apitan. Yang terakhir, kita pergi kepada kesalahan ayat. Okay. Kita lihat pada ayat pertama. Pada hari Sabtu, iaitu pagi hari, semua murid-murid sekolah kebangsaan Perumahan Tempoi 2, sekolah ini mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah yang dianjurkan oleh anjuran PIBG. Dalam ayat ini, pelajar tidak mempunyai noktah atau hentian, tetapi pelajar ini menggabungkan banyak klausa atau frasa dalam satu perenggan. Kita lihat pada yang betulnya. Pada hari Sabtu yang lepas, semua murid sekolah kebangsaan Perumahan Tempoi 2 telah menyertai aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah yang diajukan oleh PIBG. Kita lihat pada ayat kedua. Selepas 2 jam setelah mereka selesai kerja, beberapa guru lelaki dan dibantu oleh murid-murid, mereka membakar barang-barang yang tidak dipakai dan sampah sarat yang dikutip tadi. Dalam ayat ini banyak terlihat ayat tergantung dan tidak jelas yang ditulis oleh pelajar. Dan ayat yang betulnya ialah selepas 2 jam mereka selesai melakukan kerja. Beberapa orang guru lelaki membakar barang-barang yang tidak dipakai dan sampah sarat yang dikutip tadi serta dibantu oleh murid-murid. Yang ketiga, kesalahan ayat iaitu selepas itu gotong royong bermula. Murid-murid tahun 5Z membersihkan longkang. Murid-murid tahun Z pula menyabit rumput. Murid-murid tahun 6Z menyapu sampah di dalam sekolah dan murid-murid tahun D1Z membuang ranting-ranting yang telah kering. Okay. Dalam ayat ini terdapat ayat yang tergantung dan banyak
gabungan ayat sehingga membawa maksud yang lain. Okey. Ayat yang betul ialah selepas itu gotong royong bermula. Murid-murid tahun 5Z membersihkan longkang, manakala murid-murid tahun 4Z pula menyabit rumput. Selain itu, murid-murid tahun 6Z menyapu sampah di dalam kawasan sekolah dan murid-murid tahun 3Z mengutik ranting-ranting yang telah kering. Dan terakhir kesalahan ayat ialah antaranya kawasan sekolah menjadi bersih semula. Guru besar memuji murid-murid semua. Selepas itu, murid-murid diucapkan terima kasih kepada PIBG. PIBG menasihati murid-murid sentiasa menjaga kebersihan sebelum pergi. Okay. Dalam ayat ini, pelajar telah menggunakan ayat tergantung, tetapi dalam ayat ini, ayat yang terakhir iaitu PIBG menasihati murid-murid sentiasa menjaga kebersihan sebelum pergi. Pergi ke mana? Okay, tergantung kan? Okay. Ayat yang betul ialah kesannya kawasan sekolah menjadi bersih semula. Guru besar memuji murid-murid. Selepas itu, murid-murid mengucapkan terima kasih kepada PIBG. PIBG menasihati murid-murid sentiasa menjaga kebersihan sebelum pergi meninggalkan program itu. Okay. Secara rumusnya saya simpulkan bahawa pelajar-pelajar tahunan murid tahunan ini perlu dikukuhkan lagi dengan asas tata bahasa yang mantap untuk menghasilkan penulisan yang jelas dan baik. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.